Remaja Penjana Minda Kelas Pertama. Forum Remaja Pencetus Minda Kritis Remaja. Forum Remaja Pencetus Minda Kreatif dan Kritis. Forum Remaja Penjana Generasi Berinformasi. Forum Remaja Pembangkit Kesenaran Daya Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Forum Remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam limpah-Nya kita dapat bersama-sama bersuara dalam majlis Forum Remaja peringkat negeri tahun 2022 yang diadakan secara maya. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum saya perkenalkan adik-adik panel kita, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengupas tajuk yang ingin kita bincangkan pada pagi ini. Tajuk yang ingin kita bincangkan pada pagi ini berkisar tema sosial, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar di mana silapnya. Sidang ini dihormati, remaja merupakan pucuk dan negara dan merupakan aset modal negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, saya akan gegarkan dunia ini. Itulah ungkapan yang dilontarkan dari mantan Presiden Parti Indonesia Soekarno yang menggambarkan betapa gahnya remaja untuk membangunkan negara ke arah yang lebih maju lagi. Malangnya, dalam menongkak arus globalisasi yang pantas bergerak bagai belut di ketik ekor ini, keruntuhan akhlak remaja akhir-akhir ini amat membimbangkan. Salah satu masalah sosial yang dihadapi dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Menurut statistik Kementerian Pelajaran Malaysia, sebanyak 14,000 kes buli yang terjadi dalam negara kita berlaku di antara tahun 2012 hingga 2015 dan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Kes buli yang mendapat liputan negara melibatkan seorang mahasiswa Universiti Pertahanan Malaysia, Zulfikar Osman Zulkarnain, yang didera sehingga meninggal dunia, seolah-olah menjadi bom jangka bagi menyedarkan kita dari lena bahawa budaya buli dalam kalangan pelajar tidak boleh dipandang enteng tadi. Baiklah sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita menyusuri lebih mendalam lagi mengenai topik yang ingin kita bincangkan pada pagi ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk berkenalan dengan ahli-ahli panel kita. Di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama iaitu Saudari Azrina. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudara Hussein. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua iaitu Saudara Utish. Apa khabar saudara? Khabar baik, saudara polisi. Terima kasih. Di sebelah ahli panel yang kedua, tentunya ahli panel yang ketiga iaitu Saudari Fatih Syafiqah. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Salam forum bersama. Usai salam perkenalan kita dengan ahli panel kita kembali semula kepada topik yang ingin kita bincangkan pada pagi ini, iaitu gejala buli dalam kalangan pelajar di mana silapnya. Sidang hadirin dihormati, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai topik ini, izinkan elok kiranya kita mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan gejala buli dan apakah punca yang menyebabkan gejala buli berlaku dalam kalangan pelajar. Izinkan saya mengajukan soalan yang pertama kepada ahli panel yang pertama iaitu Saudari Azrina. Mohon saudari merungkaikan persoalan ini kepada semua. Awal bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Hussein. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati sekalian. Menurut Nazli Abdullah, buli boleh ditakrifkan dengan satu tindakan agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu masa secara fizikal atau psikologi dalam satu masa jangka yang panjang. Kamus Dewan edisi ke-30 mentakrifkan buli sebagai satu perbuatan menerang atau mempermainkan mangsa dengan bertujuan untuk menyelesaikan suasana yang baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk menakutkan mereka. Punca dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah
remaja pada hari ini tidak mempunyai didikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja mempunyai stigma bahawa didikan agama tidak penting dan tidak relevan untuk diperhatikan pada alam ini. Keadaan menjadi lebih parah apabila ibu bapa hari ini tidak memberi didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Ibu bapa pada hari ini bertanggapan bahawa didikan agama tidak penting berbanding pula didikan akademik yang dianggap mempunyai tiket kejayaan anak-anak pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa sesetengah ibu bapa pada hari ini kian apa dalam tanggungjawab hakiki mereka dalam mendidik, mengasuh, mengajar anak-anak yang diumpama sehelai kain putih, dan ibu bapa jugalah akan mencorakkan tingkah laku anak-anak sama ada seindah warna pelangi atau semalam masa hadapan. Berlandaskan sikap remaja dan ibu bapa pada hari ini, tidak heralah jika anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang dipadukan ke atas setiap Muslim, walaupun solat itu dapat mencegah kemungkaran. Bukan itu sahaja, remaja pada hari ini lebih bertuhankan duniawi dan kehiburan semata-mata seperti melibatkan diri dalam black metal. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata, petanda rutanya suatu bangsa tersebut ialah bangsa tersebut mencintai kehiburan. Keimanan remaja yang senipis kulit bawang akan menyebabkan hidup mereka terumak-ambing seperti kapal tanpa mahkota. Terima kasih saudari. Demikian tadi penjelasan tentang takrif gejala buli yang menurut pandangan saya amat menarik dan terperinci yang disampaikan daripada ahli panel pertama iaitu saudari Azina. Seterusnya saya persilakan ahli panel yang kedua iaitu saudara Utish untuk menjelaskan mengenai punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli berlaku dalam kalangan pelajar. Silakan saudara. Salam sejahtera. Terima kasih. Sesama saudara. Sidang hari yang dihormati, kegoyahan institusi keluarga juga menjadi pemangkin kepada gejala buli yang melanda di Nusa Tenggara kita ini. Institusi keluarga berwarna disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami isteri. Oleh itu, pertengkaran dan perceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan jiwa lagi. Menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kadar perceraian di pasangan suami isteri Islam Malaysia berlaku sekali dalam tempoh masa 15 minit. Keluarga yang berwarna akan lalai untuk memberikan kasih sayang mereka kepada anak-anak remaja yang sentiasa memerlukan belayan dan perhatian daripada ibu bapa mereka. Keadaan ini membimbangkan kerana akan menjejaskan perkembangan remaja dan pembentukan personaliti remaja. Maka tidak heranlah apabila remaja sanggup terlibat dalam mesin ini untuk menarik perhatian dan mendapatkan sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa mereka yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan bahawa 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif terdiri daripada remaja yang mempunyai konflik keluarga. Oleh hal yang demikian, izahlah bahawa kegoyahan institusi kekeluargaan turut mencetuskan fenomena buli remaja yang ingin melepaskan kemarahan mereka kepada individu yang lain. Bab kata peribahasa Melayu, orang lain makan nangka, orang lain terkena getahnya. Jika kita kaji dari definisi yang lain, pengawakan sebaik juga merupakan antara faktor gejala buli semakin menular dan kian serius bagai duri dalam daging di negara kita pada hari ini. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja pada hari ini lebih mempercayai akan sebaya daripada ibu bapa dan guru mereka. Tindakan remaja yang sanggup menuruti kata-kata kawannya tanpa memikirkan risiko dapat diumpamakan seperti kerbau dicucuk hidup. Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja tidak ingin dipulaukan atau disisihkan oleh adik kumpulan sekadar enggan menuruti kelakuan dan kata-kata mereka. Terima kasih saudara. Demikian tadi penjelasan yang disampaikan daripada ahli panel kedua iaitu saudara Utish mengenai punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli berlaku dalam kalangan pelajar. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, dipersilakan ahli panel yang ketiga iaitu saudari Fatih Syafiqah untuk menjelaskan mengenai apakah
kesan pelakon buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang boleh diambil oleh mangsa? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami masalah pengurutan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menemui penderitaan mereka. Antaranya, peningkatan perasaan sedih atau keseorangan, perubahan masalah tidur dan makan, hilang minat dalam aktiviti yang sering disyukuri. Isu ini akan berpanjangan sehingga dewasa. Masalah kesihatan dari segi emosi dan psikologi, keciciran dalam pelajaran kerana kanak-kanak takut ke sekolah untuk mengelakkan diri mereka daripada dibuli. Selain itu, kesan buli membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri kerana mereka merasakan diri mereka tiada harapan, tiada kuasa serta tercela maruh diri akibat perbuatan jera. Saudara pengurusi dan sidang hadirin, mangsa buli di sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT biasanya menyembunyikan apa yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan pihak sekolah kerana takut dipukul oleh pembuli. Pelajar-pelajar lain juga mendiamkan diri. Kenapa boleh wujud keadaan sebegitu? Hal ini ada kaitan dengan persepsi masyarakat yang meremehkan mengenai perkara ini. Tanggapan masyarakat ialah buli sebahagian daripada masyarakat budaya tempatan, malahan seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar bahawa kesan buli memberi jangka masa yang panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi. Kanak-kanak sama ada pembuli maupun mangsa buli cenderung melakukan perbuatan buli sama seperti isu buli berlaku di IPT. Biasanya kita sering mendengar bahawa kes-kes penderaan kanak-kanak berlaku. Kes-kes penderaan yang menjangkau 5,000 kes setahun merupakan kesan psikologi dan emosi pendera yang dibuli semasa remaja. Jika ada masyarakat tidak peka terhadap isu buli, maka tidak adalah perbincangan maupun komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya perhubungan sedemikian tidak berlaku secara sendiri, maka kes buli tidak dapat diketahui sehinggalah melibatkan kecederaan atau kematian, maka barulah masyarakat sedar bahawa kes buli perlu ditangani. Apabila wujud inisiatif masyarakat yang memainkan peranan masing-masing, maka barulah kanak-kanak mempunyai keyakinan diri untuk melakukan kes buli kepada pihak berkuasa untuk mengelakkan kes buli pada berlaku. Sekian terima kasih. Semoga saudara kasih majlis. Terima kasih saudari. Ya, kita masih lagi berada dalam Majlis Forum Remaja Peringkat Negeri tahun 2022 yang diadakan secara maya ini. Kita masih lagi membincangkan topik yang sama mengenai gejala buli dalam kalangan pelajar di mana silapnya. Selamat menonton kepada saudara dan saudari yang baru saja mengikuti forum remaja ini yang diadakan secara maya. Kita teruskan buat bicara kita pada pagi yang indah ini. Saya percaya jika gejala ini dapat dibendung dengan baik, gejala ini tidak akan berleluasa dengan lebih serius lagi. Sesungguhnya saya mempersilakan ahli penanya pertama iaitu saudari Azrina untuk menjelaskan langkah-langkah yang boleh diambil dalam usaha menangani gejala ini. Silakan saudari. Terima kasih saudara. Bersama. Bak kata pepatah, tiada penyakit yang tiada penyembuh. Terdapat pelbagai langkah yang efektif yang boleh membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak agar anak-anak mencontohi tingkah laku mereka. Kerana anak-anak bertanggapan bahawa setiap perbuatan yang dilakukan ibu bapa itu adalah betul dan patut dicontohi. Janganlah ibu bapa hanya berkelakuan baik di hadapan saja, walhal di belakang sering mencaci, mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah, bapa borek, anak rintik. Selain itu, ibu bapa haruslah memberi kasih sayang yang sempurna kepada anak-anak mereka. Kembali semula kepada saudara pengurusi. Saudara pengurusi, izinkan saya menjawabkan buah fikiran tambahan dan cakap ulasan saudari ahli penanya yang pertama tadi. Silakan saudara. Kita masih lagi membincangkan mengenai tajuk langkah-langkah yang boleh diambil dalam usaha menangani gejala ini. Silakan saudara. Terima kasih saudara. Sama-sama. Para pelajar juga harus berganding bahu di pihak sekolah dalam usaha untuk membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli berlaku atau menjadi mangsa pembuli haruslah membandingkan diri mereka untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin.
Manakala pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada pelajar juga harus berusaha untuk mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati saja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa lagi. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Pihak sekolah juga harus menggunakan hukuman setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan dijadikan sebagai tiba kepada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diketatkan dan ditegaskan kepada para pelajar supaya para pelajar mematuhi etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti pelibatan dalam kegiatan sosial seperti mungkin. Kembali semula kepada saudara. Terima kasih saudara. Ahli panel yang ketiga pasti punya buah fikiran tidak kurang hebatnya. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengurusi. Pihak kerajaan harus memainkan peranan yang penting dalam membendung gejala ini. Kementerian Pelajaran dan pihak sekolah harus menitik beratkan isu buli dalam mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan sivik, pendidikan Islam dan sebagainya. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat belajar tentang kebaikan dan kesan sampingan serta menjauhi gejala kurang baik. Pihak kerajaan juga harus bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala buli. Melalui cara ini, para pelajar dapat belajar tentang kesan sampingan dan tidak berupaya untuk melakukan perbuatan buli terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di kawasan Pekan Marang telah mendapat sambutan dan lebih kurang 70% kes dikurangkan sejak kempen itu dijalankan. Sekian semua kepada saudara pengurusi majlis. Terima kasih saudari. Demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita mengenai gejala buli yang berlaku dalam negara kita. Menunding jari antara satu sama lain tidak dapat menyelesaikan masalah ini. Oleh itu, banyak langkah yang boleh diambil untuk membendung gejala ini daripada berleluasa. Kita tidak boleh mengharapkan pihak yang berotoriti saja untuk membendung gejala ini, tapi kita perlulah berganding bahu antara satu sama lain, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang menjulang nama negara dan mengangkat mata bangsa besar dunia agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Salam bersantun, salam kemaafan, salam keampunan. Saya memberi ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana sudi menonton forum ajar ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon untuk mengundurkan diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.